Okay, hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so kita bersua kembali dalam chapter 2. Okay, so hari ni kita akan proceed dengan chapter Business Ethics and Social Responsibility. So, let's go. Apa yang akan berlaku dengan chapter ini? Business ethics. Apakah business ethics atau etika dalam berbisnes? Business ethics is an identify problem, situation or opportunity that requires a person to choose from among several action that may be evaluated as right or wrong, ethical or unethical. Maksudnya, business ethics ni kalau misalnya dalam bahasa kasar dia macam etika dalam berbisnes lah. So, business ethics ni merupakan satu orang kata prinsip atau satu orang kata guidelines yang siapa-siapa yang bekerja kena pegang untuk orang kata pandai membezakan sama ada that things is right or wrong, atau satu situation tu adakah dia ethical or unethical. Okay, so sama ada dia akan bagi impact yang positif atau negatif. So kita sebagai orang kata pekerja yang waras, okay, so we can orang kata evaluate if the situation is orang kata betul ke, salah ke, atau benda tu orang kata macam should or shouldn't happen. Okay, so seterusnya, okay, masuk pada social responsibility. Responsibility social. Business obligation is to maximize its profit impact, positive impact, and minimize its negative impact on society. So memang mana-mana business pun dia kena berpegang kepada orang kata konsep yang dia kena bagi impact yang positif pada masyarakat dan kurangkan impact yang negatif pada masyarakat. Okay, so then next, law and regulation. So law and regulation ni macam undang-undang lah. Law and regulation encourage business to conform to society basic standards, value and attitude. So undang-undang dan peraturan ni merupakan orang kata wajib mana-mana syarikat follow, sebab dia juga akan orang kata menyebabkan apa ni orang kata macam judge by community atau judge by orang sekeliling terhadap sesebuah syarikat tersebut. Okay, kalau syarikat tu mengamalkan konsep yang unethical, so bukan rakyat, maksudnya citizen keliling dapat tahu tentang ethical yang dilakukan tu, perkara yang dilakukan tu, so rakyat akan boycott, rakyat akan protes syarikat tersebut. So akan menyebabkan syarikat tu akan rugilah. So syarikat memang kena follow laws and regulation dalam penubuhan syarikat. Contoh paling senang macam akta penubuhan syarikat, akta pekerja, di mana contoh paling senang macam paling senang macam akta pekerja lah, di mana basic gaji bagi seseorang employees tu berapa. So maksud dia kena follow benda tu, dia tak boleh tak follow. Kalau tak follow, so orang akan cakap syarikat tu macam unethical. So orang boleh buat report, boleh saman, dan juga orang boleh ban that company. Okay, so then next, role of ethics in business. Okay, apakah orang kata peranan etika dalam business? Growing concern about legal and ethical issues in business, antitrust violation, accounting fraud, cybercrime, unfair competitive practices dan juga tax fraud. Ini adalah perkara-perkara yang sekarang ni banyak berlaku. Okay, dan benda ni menjadi satu orang kata macam concern daripada masyarakat sekeliling. Yang pertama adalah antitrust violation, penyalahgunaan kepercayaan. Contohnya macam orang percayakan syarikat tersebut. At first, syarikat tersebut jual produk memang customer trust. Okay, customer percaya dan customer bagi orang kata good evaluation atau orang kata good reputation terhadap syarikat tersebut. Tetapi bila syarikat tu orang kata menjalankan antitrust violation dengan menggunakan kepercayaan daripada masyarakat, company tersebut mungkin tipu. Mungkin dia ubah dari segi kualiti produk dia tapi maintainkan harga sebab dia tahu customer ramai yang beli barangan dia. So maksud dia dah buat antitrust violation. So ini menjadi concern lah, di mana sekarang ni ada syarikat yang buat macam gini. Okay, social accounting fraud. Accounting fraud ni macam rasuah accounting, di mana setiap syarikat dia memang kena buat orang kata financial report dia apa semua kan. Bila dikatakan menjalankan aktiviti accounting fraud, maksudnya dia menipu dari segi dia punya financial statement.
Sebenarnya syarikat dia ni keuangan tak stable, tapi dia upah accountant untuk orang kata cantikkan dia punya financial report. Okay, sebenarnya kenapa syarikat perlukan financial report yang cantik? Sebab dia nak tarik investor. So bila investor review tengok financial report dia, bagus, setiap tahun untung, jadi investor akan invest. So itu adalah satu orang kata unethical behaviour yang dijalankan oleh syarikat lah. Dia orang kata kasih duit kopi atau dia rasuah accountant untuk ubah dia punya financial report. Okay, seterusnya adalah cybercrime ni. Awak tahu lah jenayah cyber banyak scam lah, lepas tu fake account lah. Okay, seterusnya unfair competitive practices. So maksudnya macam orang kata buat persaingan yang tidak sihat. Okay. Contoh macam curi customer, curi klien, lepas tu jual projek senyap-senyap dekat orang lain. Tu maksudnya unfair competitive practices, di mana sepatutnya perkara tersebut tidak boleh berlaku kerana semua orang atau semua syarikat dia kena compete dengan adil. Tetapi ada syarikat yang berlaku tidak adil, maksudnya macam rasuah bos untuk dapatkan projek tersebut. Tu unfair competitive practices lah tu. Sedangkan orang lain berusaha, dia senang-senang je rasuah dapat that project. So it's not fair for other orang kata competitors. Seterusnya adalah tax fraud. Tax fraud pun sama, di mana semakin untung sesebuah syarikat, semakin banyak tax yang dia kena bayar. Tetapi apabila syarikat telah menjalankan penipuan di mana untung ni sebenarnya 1 juta, tapi dia hanya tulis 100,000, jadi dia cuma perlu bayar income tax sedikit sahaja. So dia dah melakukan penipuan lah. Itu adalah tax fraud. Dia bayar orang kata orang yang buatkan orang kata apa tax report untuk menipu. Okay, so tu adalah contoh orang kata perkara-perkara yang unethical yang selalu yang orang kata concern lah, takut berlaku kat keliling kita yang kita unaware. Okay, so next. Okay, baiklah, seterusnya masuk kepada apa video saya macam stuck ni. Okay, baiklah, seterusnya masuk pada ethical issue ethical, and identify problem, situation or opportunity that requires person to choose from among several action that may be related as right or wrong, ethical or unethical. So sama macam tadilah, di mana isu-isu ethical ni sepatutnya adalah satu permasalahan yang membuatkan orang kata seorang pekerja tu boleh nilai that situation is right or wrong, ethical or unethical. So bila berlaku satu isu dalam syarikat, sepatutnya siapa-siapa sahaja boleh decide sama ada perkara tersebut patut atau tidak berlaku. Okay, so then next. Okay, so involve all organisation activities, for profit businesses, non-profit, government, schools, universities. So maksudnya ethical issue ni dia merangkumi semua bahagian. Dia tidak semestinya berlaku kat satu syarikat je. Mana-mana syarikat boleh terjadinya ethical isu-isu ethical ni. Learning to recognize and resolve ethical issue are important in maintaining an ethical business climate. So maksudnya bila awak ada ilmu, awak ada orang kata prinsip dan awak berpegang pada undang-undang syarikat, so maksud awak boleh recognize a situation, that situation is ethical or unethical. Okay, so then next. Okay, this is how you can orang kata bantu kepada penilaian ethical or unethical. Okay, so build trust, promote confidence, validate relationship. So sebenarnya 3 perkara ni akan berlaku apabila kita orang kata buat perkara-perkara yang ethical dalam syarikat. Okay, orang akan percayakan kita, orang akan confidence dengan kita. So hubungan kita dengan orang akan jadi kuat. Okay, even dalam orang kata sesama pekerja dan organisasi pun kadang-kadang boleh berlaku perkara-perkara yang unethical. Okay, so seterusnya, how to judge the ethics situation. How to judge the ethics of a situation. Examine situation from your stakeholder position. For example, customer and competitor. People often need years of experience to accurately recognize and react to ethical situation. Ethical situation may vary by culture. So bila awak nak menilaikan satu isu tu, adakah dia ethical or unethical, you must put yourself in others' place. So awak jangan letak diri awak sebagai pekerja, awak letak diri awak mungkin sebagai client, mungkin sebagai customer, awak letak diri awak kat tempat diorang. So apa yang awak rasa? Adakah awak rasa benda tu patut atau tidak patut berlaku? Atau mungkin awak letak diri awak sebagai other stakeholder, mungkin awak ni letak diri awak sebagai orang ketiga, atau mungkin awak ni orang dari department lain, atau mungkin awak ni supplier, dari pihak supplier. So kalau awak kat tempat supplier, awak rasa benda tu patut ke tidak berlaku, ethical ke unethical?
tu. Okay. So kadang-kadang dia mengambil masa bertahun untuk awak orang kata dapat ilmu atau dapat orang kata teknik untuk resolve benda yang unethical sebenarnya. Okay. So ni adalah unethical behaviour in business. Ni maksudnya orang-orang maksudnya macam kalau kita boleh tengok sifat-sifat orang tu sama ada dia unethical atau orang kata tidak sepatutnya dilakukan, kita boleh judge lah, kita boleh value, kita boleh recognize. So misuse of company resources, bila seseorang itu menggunakan harta syarikat sebagai harta sendiri, they use company property for their own purpose. So maksud tu adalah contoh behaviour yang tidak patut ada pada seseorang. Seterusnya adalah abuse and intimidating behaviour. So when you abuse other people, maybe by verbally atau non-verbally, mungkin daripada sentuhan atau mungkin daripada tulisan atau mungkin daripada reaksi kamu terhadap dia, so itu menunjukkan seseorang itu dah melakukan perkara yang unethical, tidak sesuai. Orang tanya dia elok-elok, "Cik, saya nak tanyalah, macam mana nak buat report ni?" Awak pun lepas tu tiba nampak orang yang dia tanya tu pun jawab, "Apa? Ini pun tak tahu apa." Kan? So, maksudnya benda tu tak unethical, benda tu tidak ethical lah. Orang tanya baik-baik, awak jawab macam tu, sebabkan orang rasa macam dah tak macam takut nak kerja, dah tak rasa selesa kat tempat kerja. Okay. So then seterusnya conflict of interest, bila awak ni ada iri hati dengan orang lain, bila awak ni mungkin jadi bos, lepas tu awak pilih kasih, atau awak tengok bos awak ni pilih kasih, yang cantik semua yang naik pangkat, yang gemuk pendek macam saya ni semua tak naik macam tu. So maksud ada conflict of interest daripada bos tu sendiri. Seterusnya fairness and honesty, kejujuran dan juga orang kata ketelusan. Bila you ada new info, you hanya bagi tahu kat kawan-kawan you, tak bagi tahu kat orang lain. Atau bila you ada satu important news, you hanya share dekat orang-orang yang akan bagi you something je. Sampai tak bagi, you tak bagi tahu. So maksud you tidak berlaku jujur lah semasa you kerja. Dan seterusnya communication. Communication also boleh menyebabkan seseorang itu dia melakukan ethical or unethical. Maksudnya komunikasi ni macam dari segi orang tu cakap lain, kita sampaikan ke orang lain. Maksudnya awak dah sampaikan satu orang kata info yang salah, cara communication yang salah. So mungkin maksud orang yang cakap tu lain, tapi awak sampaikan lain. So maksud ada orang kata something wrong dengan your punya communication lah tu. Dan seterusnya business relationship. Okay, orang kata perhubungan dalam business. So bila seseorang tersebut, contoh macam bos, dia ambil family members dia untuk bekerja dalam syarikat dan semua itu dapat jawatan yang tinggi, maksud dia dah orang kata salah gunakan kerja dan keluarga. So sepatutnya in business, keluarga. Okay. So you tak boleh campurkan relationship you dalam business dengan keluarga. So akan menyebabkan orang kata orang lain akan berkata lah, dan orang lain akan iri hati, tak perform kerja lah apa semua. Okay. So itu adalah contoh unethical behaviour in business by individuals. Okay, next. Okay, hello. So seterusnya kita akan masuk kepada misuse of company resources. So ini adalah contoh-contoh dan macam mana boleh terjadi in misuse of company resources. The most commonly observed misconduct such as time theft, use of personal email and social networking site at work is a growing problem. Stealing office supplies, unauthorized use of equipment and software. So these are the examples of misuse of company resources. So macam pertama adalah time theft. Time theft macam pencuri masa. Okay. So bukan hanya hati saja boleh curi, tapi masa juga boleh dicuri. Okay. Contohnya macam ni. Sepatutnya masuk kerja pada pukul 8 pagi dan balik pada pukul 5 suku petang. Itu adalah normal working hour. So time theft ni maksudnya dia masuk kerja 8 pagi, tapi lepas tu dia pergi sarapan lama-lama. Lepas tu tengah hari dia keluar balik, lunch break pun lama-lama. Patutnya lunch break 1 sampai 2, tapi dia lunch break 1 sampai 4. Lepas tu sejam yang terakhir je baru ada kat office. Lepas tu 15 minit yang terakhir tu dia membawang. Tu masuk macam time theft lah tu. Dan seterusnya, use of personal email social networking site is a growing problem. Maksudnya dia gunakan personal email untuk subscribe benda-benda yang tidak sepatutnya. Contohnya macam dia masuk macam online shopping, dan dia buka Facebook gunakan internet office. Lepas tu dia tengok, gunakan masih ada tengok YouTube je. So maksudnya dia salah menggunakan company resources. Okay, then lain macam stealing office supplies tu normal lah, di mana this person use office equipment, use office supplies untuk kegunaan sendiri. Contoh macam office supplies tu kita boleh katakan macam perabot, then macam stationeries. So dia ambil dan dia jadikan hak dia sendiri. So then seterusnya unauthorized use of software equipment and software. Maksudnya dia gunakan software syarikat. Contohnya macam kalau syarikat accounting, dia ada satu macam accounting system. Okay. So accounting software tu dia gunakan untuk patutnya digunakan untuk
untuk buat macam kata accounting punya kerja dekat syarikat, tapi dia gunakan untuk persendirian, tak pun dia gunakan untuk buat orang lain punya kerja. So maksudnya dah salah lah tu. Okay, so then seterusnya seterusnya adalah, ni adalah contoh-contoh macam abusive and intimidating behaviour and bullying. So saya kasih beberapa contoh lah. Macam first, spreading rumors to damage others. So maksudnya macam dia spreadkan rumors, false rumors atau rumor-rumors yang tidak betul untuk buatkan orang lain rasa macam takut, lepas tu berhenti kerja lah apa semua, sebenarnya untuk orang kata ditipu je benda tu sebenarnya untuk kepentingan diri sendiri. Okay. So dan seterusnya macam saya kasih contoh lain. Nombor 5, use of emails to demean others. So dia gunakan email untuk orang kata menindas orang lain. Contoh dia gunakan email dia, contoh dia sebagai bos, dia gunakan email dia sebagai bos untuk keluarkan arahan yang tidak betul pada orang kata macam pekerja bawahan. So macam dia telah menindas orang lain sebenarnya, gunakan kuasa dia atau gunakan title email dia. Okay. So then seterusnya nombor 7 macam insult, yelling and shouting. Lepas tu nombor 9, use eye or body language to hurt others or their reputation. So maksudnya kita gunakan mata untuk kita macam orang kata apa, bahasa kasar macam kita gunakan bahasa mata untuk sakiti orang lain. Contoh macam kita jeling orang, tak apa macam kita rolling eye. So maksudnya mungkin kalau orang tu tengah excited ceritakan something, then kita rolling eye, masa dia nak propose something then kita rolling eye menyebabkan orang tu terus rasa macam down apa semua. So maksud macam intimidating behaviour dan juga bullying lah. Okay. So then seterusnya, okay, sources of unethical behaviour in organisation. Seterusnya conflict of interest. Okay. So conflict of interest ni maksudnya dia ada personal interest, okay, yang menyebabkan orang lain akan ditindas. Advance personal interest over others' interest, benefit self at the expense of the company. So maksudnya dia menggunakan, orang kata dia nak sesuatu projek atau dia nak sesuatu job atau position. So dia ngampu bos lah, dia claim kerja-kerja yang bukan dia yang buat. Lepas tu kalau bos dia kasih kerja, dia suruh orang lain yang buat, tapi bukan dia yang buat, tapi dia kata dia yang buat. So maksudnya itu ada conflict of interest. Maksudnya dia akan benefit diri dia sendiri, tetapi benda tu macam tidak betul, bukan dia yang buat. Okay. So bribes represent a conflict of interest because they benefit at an individual at the expense of organisation or society. So bribes sama macam rasuah lah. Okay, bila kita bagi rasuah, contoh kita bagi rasuah dekat kawan kita sebab nak dapatkan projek, tak pun kita rasuah kawan kita yang merupakan kontraktor daripada syarikat lain untuk masuk dalam syarikat kita untuk buat satu projek, tetapi bila kontraktor tu diupah, kita dapat bahagian kita sikit. Tu macam bribes jugalah tu. Okay, then seterusnya fair and honesty, kejujuran dan ketulusan. Okay, are the heart of business ethic. How employees resources, no deceit, coercion or misrepresentation, fair competition, disclosure of potential harm caused by product. So ini adalah orang kata bukan patut-patutnya, ini adalah perkara yang sepatutnya dibuat. Dia kena jujur dan juga telus. Kalau misalnya macam anda dapat satu info pasal ada satu position akan di offer, so dia pun cerita kat orang benda yang sama. Dia tak boleh macam rahsiakan benda tu supaya dia seorang je ada peluang untuk dapatkan that position atau that job. Lepas tu lain macam mana kalau macam mana dia gunakan resources syarikat. So syarikat punya macam stationery, syarikat punya supply, so dia gunakan betul-betul untuk kerja, bukannya dia gunakan untuk personal punya agenda. So then seterusnya, okay, ethical concern in communication. So kalau dalam communication pula, contohnya macam false and misleading advertising. So iklan-iklan yang menipu. Okay, iklan tu sebenarnya macam iklan tu nampak macam menarik je, tapi bila orang rasa atau orang dapatkan that product, sebenarnya tidak sama pun dengan iklan lah. So maksudnya ada ethical concern dari segi communication lah. Seterusnya deceptive personal selling tactics, truthfulness in product safety and quality, unsubstantiated claims dan juga product labeling. So ini adalah contoh-contoh macam kata perkara yang berlaku dalam communication yang lain lah. So deceptive personal selling tactic maksudnya taktik jualan yang menipu. Okay, so dia jual cerita ni, dia jual cerita tu sebenarnya nak suruh orang beli produk, tapi sebenarnya apa yang dia ceritakan semua tipu je. Dan seterusnya truthfulness in product safety and quality, dia
tak jujur menyatakan tentang kualiti tentang satu produk tu. Dia kata produk ni selamat, tapi bila customer pakai, benda tu jadi macam customer sakit, customer punya safety terganggu. Tu masuk tipu. Tu maksudnya tipu lah tu. Seterusnya adalah absentia claim. So claim tu maksudnya dia menjanjikan benda-benda yang tidak ada. Contoh macam dia kata satu produk kurus ni bukan sekadar kurus, kita boleh sihat, hilang daripada penyakit, kulit makin putih apa semua, tapi sebenarnya benda tu dia sendiri pun tak sure. Tapi dia kata ya je. Tu masuk tipu lah tu. Dan product labeling. Label lain tapi apa yang customer feel atau rasa lain. Selalu ada masalah ni juga. Label kata macam tu, macam ni, macam tu, tapi sebenarnya tidak. Dan selalunya masalah labeling ni kan contohnya macam expired date. Okay, expired date kata contohnya macam lagi sebulan expired. Tiba-tiba kita baru guna seminggu dah expired. So customer punya, orang kata apa yang customer dapat tu sebenarnya membahayakan diri customer lah. Okay, so tu adalah ethical concern in communication. Okay. So dan seterusnya, ethical concern in business relationship, dalam hubungan bisnes. Okay, relationship with customer, supplier and co-worker. Ethical behavior within a business is important because to keep company secret, meeting obligation and responsibilities, avoiding undue pressure, manager responsibility to create ethical work environment and provide positive example. Okay, so kita kena jaga sebenarnya hubungan kita dengan rakan kerja, dengan supplier dan juga dengan customer, sebab kita nak pastikan orang kata tiada tekanan. Okay, so lepas tu kita dapat orang kata penuhi tanggungjawab dan juga peraturan yang telah ditetapkan, dan juga kita boleh orang kata jaga rahsia syarikat lah. Okay, bila kita jaga hubungan kita dengan customer, dengan supplier, dengan co-worker, so maksudnya rahsia daripada pihak lain tu akan terjaga lah. Okay, so rahsia syarikat kita pun kita tak adalah ceritakan ke orang. Lepas tu masalah yang berlaku dari supplier kita tak cerita dekat customer. Dan sepatutnya kalau tengok poin last sekali, manager sepatutnya bertanggungjawab untuk create ethical working environment. Okay, so manager lah yang kena tegur kalau misalnya pekerja berlaku salah, atau pekerja dia mungkin ada orang kata menyebutkan customer rasa tak selesa. So manager lah yang kena bertanggungjawab sebenarnya, nak pastikan yang pekerja dia ni tidak orang kata menjalankan perkara-perkara yang tidak beretika atau unethical behaviour. Okay, so dan seterusnya, okay, ni plagiarism. Plagiarism ni saya rasa awak semua pernah dengar. Plagiarism maksudnya kita claim kerja orang lain, tapi kita claim kita yang buat kerja tu. Okay, the act of taking someone else's work and presenting it as your own without mentioning the sources. Okay, a major problem in school and business. So ni bukan confirm lah, memang ada je lah berlaku, di mana awak tiru kerja orang lain tapi awak kata awak yang buat. Tu adalah plagiarism. Student copying other works. Ni lah contohnya. A manager taking credit for subordinate work. So pekerja bawahan buat kerja yang teruk, tapi bos kata dia buat benda tu. So maksudnya itu dah plagiarism lah. So bos tu menjual orang kata hasil kerja orang bawahan dia, tetapi dia kata dia yang buat. Okay, so pekerja bawahan akan rasa down lah. Okay, employees copying report and past work off as their own. So employee copy report daripada orang lain, atau mungkin daripada history, atau mungkin daripada syarikat lain, tapi pekerja tersebut kata hasil report tersebut sebenarnya dia yang buat. So sebenarnya itu adalah contoh plagiarism. Salah ya. Okay, next. Okay, baiklah, seterusnya. Ethical decision in an organisation are influenced by 3 key factors. So ini adalah orang kata keputusan yang beretika bergantung pada 3 faktor ni. Individual standard and values, manager and co-worker influence, opportunity codes and compliance requirement. Okay, equals to ethical or unethical choices in business. So maksudnya bila seseorang individu tu ada dia punya value tu macam nilai murni dan juga standard je. Okay, dan juga manager dan co-worker yang memang positif, yang memang ethical, ditambah pula dengan orang kata peluang-peluang yang ada tu semua memang mengikut orang kata standard, di mana semua orang dapat peluang yang sama. So dengan cara itu kita boleh dapat hasil kerja yang ethical. Okay, maksudnya kalau ada keputusan atau isu yang berlaku menggunakan dengan kita punya standard, dengan bos pun bagus juga, dan juga semua orang adil, maksudnya adil lah, di mana semua orang dapat peluang yang sama untuk orang kata mengetahui tentang isu tersebut dan juga bagi pandangan mereka. Dengan cara itu kita boleh dapat orang kata keputusan yang ethical. Okay, sama juga dengan sebaliknya lah, kalau misalnya seseorang itu tidak mempunyai standard dan value, lepas tu manager dengan co-worker pun macam orang kata mengapi-ngapikan, lepas tu kita juga tidak orang kata that opportunity tidak terbuka pada semua orang. So maksud benda tu mungkin boleh jadi unethical choices in business. Okay, next, terusnya.
Code of Ethics. Code of Ethics ni lebih kurang macam undang-undang. Okay. Formalize rules and standard that describe what a company expect of its employees. Okay. So bila syarikat keluarkan satu rang undang-undang atau satu undang-undang kerja, so bila kita follow itu undang-undang tersebut adalah Code of Ethics, di mana kita kena follow dan juga kita kena orang kata ikutlah peraturan yang telah ditetapkan dan telah diberikan. Okay. So then whistleblowing. Whistleblowing occurs when an employee exposes an employer's wrongdoing to outside. So bila seorang pekerja, bila an employee, okay, tells orang yang bekerja di syarikat lain tentang kesalahan manager sendiri. Okay. So contohnya macam kita dapat tahu manager kita ni mungkin buat salah dan sedang menjalani hukuman. Kita cerita ke orang ke syarikat lain. So maksud kita ni jadi whistleblower. Okay, kita macam penyampai. Okay. Many company have internal reporting mechanism in place, avoid legal action, negative publicity. Sebenarnya kita nak elakkan daripada inilah legal action. Maksudnya okay, sebarang masalah yang berlaku dalam syarikat biasanya akan dihandle oleh syarikat sahaja, tak perlu dibawa ke public. Sebab apa? Sebab kita tak nak ni lah legal action, mungkin undang-undang yang orang kata lebih berat. Dan juga nak elakkan negative publicity. Bila negative publicity berlaku, maksudnya orang ada potensi untuk boycott produk kita. So kita nak elakkan benda-benda tersebut berlaku. Whistleblower often treated negatively and have difficult time finding other work. Okay, biasanya orang yang jadi whistleblower ni sebab dia sendiri ada masalah kat tempat kerja. Okay, mungkin dia tak selesa dengan kerja dia, atau mungkin dia ditindas. Jadi apa masalah berlaku dalam syarikat semua cerita kat orang. So orang tu kalau dia adalah kompetitor kita, dia akan gunakan point tersebut untuk fight dengan kita. Okay, so maksudnya benda tu boleh jadi worse lah. Okay. So seterusnya, 4 dimension to social responsibility. Kita ada economic, kita ada legal, kita ada voluntary, ethical dan juga voluntary. So ini lebih kepada macam ni, tanggungjawab sosial, di mana tanggungjawab terhadap orang kata pekerja-pekerja dalam syarikat dan juga orang keliling. Okay, dia ada 4 dimensi. Kita ada economic, legal, ethical dan voluntary. Okay. So kita tengok selepas ini. Okay, selepas ni ada penerangan dengan lebih lanjut dalam piramid. So kalau tengok dekat dalam piramid ni, okay, kalau awak buka dalam laptop, awak boleh zoom lah tengok So kita tengok daripada bawah sekali. Economic responsibilities, being profitable. So tanggungjawab dalam bidang ekonomik maksudnya untuk jadi syarikat yang profitable. Sebab itu kita nak elakkan daripada permasalahan atau perkara yang tidak beretika ni berlaku. Sebab bila masyarakat atau customer tahu tentang kita punya wrongdoings dalam syarikat, so maksudnya dia boleh mengganggu kita punya keuntungan syarikat sebenarnya. Okay. So then seterusnya, legal responsibility, obeying law, society codification of right and wrong, playing by the rules of the game. So maksudnya bila kita kerja dalam satu syarikat atau kita tubuhkan satu syarikat, kita kena follow semua undang-undang yang telah ditetapkan oleh government, undang-undang perubahan syarikat, di mana undang-undang ni lah yang menyebabkan kita boleh orang kata survive, dan in case kalau anything happen atau orang claim kita buat benda yang kita tak buat, kita boleh fight kan guna ni lah undang-undang yang kita follow dalam syarikat kita. Okay. So seterusnya, ethical responsibility, responsibility yang beretika, being etiquette, doing what is right, just and fair, avoiding harm. So bila kita memang bertanggungjawab dan kita mengikut orang kata perkara-perkara yang beretika, dia boleh elakkan daripada perkara-perkara yang tidak berlaku atau perkara yang orang kata tak fair atau perkara-perkara yang boleh membahayakan tu dielakkan lah. Okay, seterusnya adalah voluntary responsibility, being good corporate citizen, contribute to the community and quality of life. So bila kita sendiri yang bertanggungjawab dalam orang kata sebenarnya, okay, perkara baik ke perkara tidak baik dalam syarikat tu, kalau seorang pekerja tu nak buat, sebenarnya bergantung pada diri dia sendiri. Kalau dia voluntary untuk buat perkara yang tidak beretika, maksudnya memang tu dari diri dia sendiri. Okay. Kalau misalnya orang racun, buat ni, sebenarnya benda tu salah kan. Tapi kalau dia tak buat, dia sendiri kata macam benda tu salah, dia tak nak buat, tu adalah diri dia sendiri. So tu kita panggil dia voluntary responsibility. So dia sendiri yang nak avoid daripada perkara-perkara yang tidak beretika. Tetapi kalau diri sendiri yang pilih nak buat benda tersebut, mungkin diri sendiri yang nak orang kata berniat, okay, nak gunakan harta syarikat tapi buat harta sendirilah apalah, tu maksudnya dari diri dia sendiri. Voluntary responsibility dia maksudnya problematik lah kat situ. Okay. So then seterusnya, alright, next, seterusnya masuk pada corporate citizenship, the extent to which business meet the ethical, legal, economic and voluntary responsibility placed on them by their stakeholder. So corporate citizenship tu maksudnya apabila
orang kata macam semua pihak yang terlibat dengan syarikat tersebut kena follow undang-undang yang telah ditetapkan. Contoh macam syarikat tu ada tetapkan satu undang-undang, contohnya macam dari segi working hour, mungkin dari segi SOPS, standard of prosedur untuk menjual barangan atau prosedur untuk menghasilkan barangan. Bila semua orang aware tentang perkara tersebut dan ada satu orang kata undang-undang yang telah ditetapkan untuk di follow, apabila semua orang memegang pada prinsip yang sama, maksud itu termasuk bawah corporate citizenship. Okay, so seterusnya, okay, stakeholder relationship ni adalah undang-undang dengan kita punya shareholder. Yang pertama dengan shareholder atau pelabur. Primarily, okay, apakah sebenarnya yang pelabur harapkan daripada syarikat kita? Okay, so primary concern with the profit or ROI. ROI itu return on investment. Maksudnya berdasarkan berapa yang dia invest, dia mengharapkan return, pulangan daripada apa yang dia telah invest. Seterusnya adalah financial community at large, proper accounting procedure, protecting honest right investment. So ini adalah apa yang shareholder harap daripada syarikat kita. Okay, poin yang kedua, financial community at large, maksudnya keuntungan yang besar. Okay, maksudnya semua orang dapat rasa keuntungan daripada apa yang telah shareholder ni laburkan. Lepas tu proper accounting procedure, of course. Okay, syarikat maksudnya pelabur nak syarikat sediakan proper accounting punya proses, proper accounting punya report. Dia tak nak report yang false atau report yang tipu. Dan juga protecting honest right and investment. So ini adalah apa yang shareholder harapkan adalah nilai yang dia telah invest dalam syarikat dijaga. Okay, jangan, maksudnya bukan disalahgunakan dan juga memang digunakan untuk run the business. Ini apa yang shareholder harapkan. Okay, so dan seterusnya adalah employees. Apa yang employees harapkan daripada syarikat? Provide a safe workplace. So to of course, memang mana-mana employee dia nak tempat kerja yang selamat. Okay, seterusnya educate compensation, maksudnya gaji yang berpatutan. Seterusnya nombor 3, listen to grievances, maksudnya mendengar masalah. Bila pekerja ada masalah, tak boleh perform kerja, mungkin dia ada masalah atau mungkin dia dalam satu situasi. So dia mengharapkan bos mendengar apa orang kata luahan hati dia, supaya bos boleh concern sikit. Mungkin that time dia perlukan masa, dia tak perform time tu, so mungkin dia perlukan cuti berehat untuk 1-2 hari. So dia mengharapkan bos boleh dengar problem yang dia hadapi, concern tentang problem yang dia hadapi. Dan yang keempat adalah fair treatment, maksud treatment yang adil. So when the times come, sometimes people ada masa-masanya dia bukan orang kata perform, atau dia bukan waktu-waktu yang dia sangat efisien. So dia mengharapkan fair treatment daripada bos dia, yang time tu bos kasih kelonggaran kat dia, tapi di masakan lain bos akan orang kata harapkan dia lah. Okay, memang mana-mana pekerjaan dan syarikat, memang dia orang akan ada satu rasa dalam hati yang dia suka, dia macam ni, kalau company, dia rasa company tu sangat perlukan dia akan kerja dengan penuh semangat. Itu memang normal. Okay, so tak ada pekerja yang sekadar bila dia start je kerja dia macam kerja jelas sebab nak duit. Tidak. Bila syarikat telah turunkan satu tanggungjawab dekat dia, dan syarikat overview kerja dia, dan syarikat praise dia, naikkan gaji, naikkan pangkat, maksudnya dia tahu syarikat memang perlukan dia dan dia akan perform untuk bekerja dalam syarikat. So dia nak fair treatment yang macam itulah daripada syarikat. Okay, so then seterusnya daripada consumer. Okay, pengguna. Consumerism, activities that independent individuals, group and organisation undertake to protect their right as consumer. So apa yang consumer harapkan daripada syarikat adalah dapatkan orang kata kepuasan, produk yang selamat, lepas tu hak mereka sebagai orang kata pengguna tu dijaga. So itu adalah apa yang memang consumer harapkan daripada syarikat. So bila ada consumerism, kesatuan pengguna atau persatuan pengguna, okay, so bila ada persatuan pengguna ni, maksudnya persatuan pengguna ni akan bantu pengguna-pengguna untuk dapatkan hak mereka sebagai pengguna. Kalau company orang kata layan mereka dengan tidak betul, atau misal apa yang customer dapatkan dari syarikat tidak sama dengan apa yang telah company janjikan, so maksudnya customer ni atau consumer boleh gunakan consumerism ni untuk fight lah dengan syarikat tersebut. Okay, dan seterusnya, okay, berdasarkan Kennedy Consumer Bill of Rights, consumer ada 4 jenis hak yang utama. Okay, so yang pertama adalah right to safety, maksud hak untuk merasa selamat. Yang kedua, right to be informed, maksudnya hak untuk mendapatkan maklumat.
Yang ketiga, right to choose, maksudnya hak untuk memilih. Dan keempat adalah right to be heard, right? Maksudnya hak untuk didengari. Okay. Bila customer buat komplain, dia nak syarikat dengar. Bila customer bagi cadangan, dia nak syarikat ni, bila customer bagi cadangan, dia harapkan syarikat ni dengar tentang cadangan dia. Okay. So bila sebenarnya macam ni, bila customer request something atau customer mungkin cadangkan something, maksudnya customer berminat tentang produk tersebut. So customer harapkan syarikat dengar dan syarikat follow berdasarkan apa yang customer harapkan. Kalau benda tu macam masuk akal lah. Okay. So maksudnya bila company boleh buat apa yang customer nak, maksudnya customer akan support that product, akan support that company. Okay. Right then, seterusnya. Okey, baiklah, tanggungjawab yang seterusnya adalah environment and sustainability issues. Okey, so masuk kepada alam dan juga kelangsungan hidup. Okey, sustainability mean conducting activity with long-term well-being of natural environment in mind. Involve interaction between nature, individual, organisation dan juga business strategies. So, bila syarikat boleh orang kata bertanggungjawab terhadap alam sekeliling dan juga tanggungjawab terhadap 4 perkara di bawah ni, nature, individual, organisation dan juga business strategies. So, maksudnya masyarakat akan support syarikat. Okay. Dan bila kita tidak membahayakan alam, contoh macam kita buat satu kilang di kawasan hutan, tapi kilang kita tidak membahayakan hutan tersebut, so maksudnya kita ni telah orang kata menyumbang pada alam, dan alam also tidak terjejas oleh syarikat kita. Okay. So then seterusnya, so ini adalah masalah-masalah yang perlu dielakkan untuk menjaga alam sekeliling. Yang pertama adalah pollution lah. Land, water and air. So ini adalah antara pollution yang disebabkan oleh sesebuah syarikat atau sesebuah kilang. Dan seterusnya ada waste disposal, and then future of energy, alternative energy. So kalau boleh syarikat, okay, contoh macam satu kilang ni, dia buka di kawasan terpencil, dan kawasan tersebut mungkin makin banyak lagi kayu balak apa semua. Tetapi instead of kita gunakan kayu balak tu, kenapa kita tidak gunakan alternative resources yang ada? Okay, mungkin tidak menebangkan pokok tersebut, so kita menjaga alam, kita menggunakan alternative energy, jadi boleh mengelakkan daripada alam orang kata terganggu, musnah disebabkan bisnes kita. Okay. So then seterusnya, response to environmental issue. Okay. So response to environmental issue ni contohnya macam ni, apabila bila syarikat kita buat program atau support orang kata program-program yang contoh macam menghijaukan alam, menjaga alam sekitar. So benda ni sangat penting untuk menjaga reputasi syarikat dan juga nama syarikat sebenarnya. Okay. Many company have a president environmental affairs position. So dia bagi tahu kat sini kebanyakan syarikat ada orang kata president of environmental affairs position. Kalau dekat Malaysia kita ada macam link dengan Kementerian Alam Sekitar, macam itu. So seterusnya, most Fortune 500 companies, maksudnya antara top company, dia ada written environmental policy, recycling program dan juga waste reduction and initiative. So syarikat-syarikat yang biasa menjadi orang kata reputasi yang baik apabila dia ada buat program-program yang macam ni lah, membantu environment. Lepas tu dia ada buat recycling program kita semula. Mungkin dia ada buat waste reduction initiative, macam dia nak buat orang kata nak jalankan business punya proses, tapi dalam masa yang sama dia boleh kurangkan pembuangan orang kata bahan-bahan yang tidak diperlukan. Okay, contoh macam dia cycle balik daripada hasil buangan daripada syarikat. Contohnya macam paling senang kalau misalnya kita tengok kat Malaysia ni, contohnya macam plastik. Okay. So syarikat pembuangan plastik, kalau dulu plastik ni hanya dibuat sahaja. So bila plastik ni tidak, maksudnya bila customer dah beli dan plastik tersebut dah orang kata makanan lah, dah dimakan, plastik tersebut atau kontainer tersebut dibuang sahaja. Tetapi apabila syarikat plastik atau syarikat alam sekitar, syarikat apa ni kita panggil alam flora, dia gunakan waste energy tersebut untuk recycle semula, atau mungkin dia gunakan, dia cairkan semula, atau dia orang kata daripada elakkan benda tu dibuang sepah-sepah, dia orang buat pelupusan sendiri. So benda ni perkara-perkara ni sebut maksudnya dia boleh orang kata menyumbang kepada kelangsungan hidup dan juga orang kata pemulihan alam lah.
Okay. Environmental consciousness can save money to reducing waste. So maksudnya bila kita boleh kurangkan orang kata waste atau orang kata bahan-bahan yang tidak pakai daripada syarikat, bahan terbuang daripada syarikat. So bila kita boleh orang kata kurangkan, maksudnya kita boleh jimatkan duit mungkin dari segi kos pelupusan, mungkin dari segi kos pembersihan yang kita telah kotorkan. Maksudnya kita boleh jimatkan duit lah. Dan juga kalau misalnya bahan-bahan tersebut instead of buang tapi kita boleh proses untuk buat benda yang baru. So maksudnya pembuangan barangan tersebut boleh dikurangkan. So kita boleh tambah untung lagi. Sebab apa? Sebab kita gunakan bahan yang dah waste tadi untuk buat something. Okay. So then seterusnya macam greenwashing. Creating a positive association with environmental issue for unsuitable product, service or practice. Okay, it's a growing problem. So greenwashing ni maksudnya bila kita buat satu program di mana, okay, maafkan saya ada gangguan sikit tadi. Sorry ya. So, greenwashing ni sebenarnya macam ni okay, kalau tengok ayat dekat situ, creating a positive association with the environmental issue for unsuitable product, service or practice. Maksudnya kata saya kasih contoh paling senang apabila syarikat, satu syarikat ni dia buat contoh macam dia buat pasu bunga daripada kulit kerang. Okay, contohnya daripada kulit kerang. So dia kata kulit kerang yang terbuang kat tepi pantai tu, daripada terbuang baik dia buat macam satu hiasan yang mana orang boleh beli dan jadikan macam perhiasan dekat rumah. Tapi sebenarnya ada positif dan ada negative impact sebenarnya. So positive impactnya adalah okay, memang macam orang nak benda tu daripada orang main buat atau orang kata bunuh kerang sebab nak dapatkan kulit kerang tu. So dia beli je dah siap. So syarikat-syarikat ni pula memang dia orang kata gunakan memang kulit kerang yang orang kata dah mati dan juga orang kata daripada dia macam tersepah-sepah dekat pantai. So dia orang ambil dan dia orang hasilkan something yang customer boleh dapat jimatkan kos lah dengan buat benda tu. Tetapi sebenarnya masalahnya di sini adalah bila demand terlalu tinggi akan menyebabkan kulit kerang ni tak cukup. So menyebabkan syarikat tu ada potensi untuk ternak kerang. Lepas tu dia bunuh kerang tersebut, isinya mungkin dia guna untuk jual benda lain, tapi kulit kerang tu digunakan untuk perhiasan. Tapi sebenarnya so maksudnya populasi kerang yang ada dekat pantai tu makin lama makin habis lah. Okay, so maksudnya dekat sini dia ada positif dan negatif impactnya, tapi lebih kepada negatif daripada positif. Itu adalah greenwashing. So sebab itu dia kata it's a growing problem sebenarnya. Okay, contoh lain macam kayu yang digitas semula untuk dijadikan perabot baru. Okay, so maksudnya kalau misalnya ada orang tak pakai perabot-perabot apa semua, dia akan hancurkan balik kayu tu dan dibuatkan semula kayu yang baru. Tetapi kalau demand terlalu tinggi, kayu-kayu yang nak dilupaskan tu tak cukup. So ada potensi yang diorang ni akan tebang juga hutan dan hasilkan produk yang sama tapi menggunakan kayu yang baru. So itu akan contohnya maksudnya benda tu akan mula-mula positif tapi lama dia akan jadi negative impact pada alam sekitar. Macam itulah. So itu adalah contoh macam greenwashing. Okay, at first dia sangat baguslah, dia macam cycle. Tapi bila sampai satu masa yang produk tersebut tak cukup untuk di-cycle, dia akan ambil benda yang baru. So benda yang baru tu akan menyebabkan negative impact lah, lagi rosakkan alam. Okay, so dan seterusnya adalah community, kepada masyarakat sekeliling. Okay, so general community and global welfare. Contohnya macam the Avon Foundation, Breast Cancer Awareness Crusade, Target State Charge of Education Program. 1% of target rate card punch donated to educational causes. So ini tak ada kat Malaysia lah, tapi Avon Foundation tu ada, di mana kita ada kempen kesedaran kanser payudara. Okay, so maksudnya syarikat tersebut, Avon tu bukan sekadar jual produk, tapi dia juga terlibat dalam program-program awareness. Okay, contohnya macam DG, dia ada awareness tentang menghijaukan alam. Dia buat program tanam berapa ribu pokok, macam itulah. Tu adalah contoh macam orang kata sumbangan syarikat kepada komuniti. Apa yang komuniti harapkan daripada syarikat, which is sumbangkan balik kepada komuniti lah. Okay, so kita ada hardcore unemployed. Okay, National Alliance of Business Fund training to help hardcore unemployed to find work and gain self-sufficiencies, enhance self-esteem, help people become more productive members of society. So hardcore employed ni maksudnya macam ni, ada syarikat-syarikat yang memang bantu jumlah pekerja yang tidak bekerja, which is unemployed yang sangat tinggi, di mana dia train diorang ni untuk survive.
Okay. So tu adalah contoh macam community project jugalah. Contohnya macam Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM. Dia bukan sekadar membantu dalam penubuhan syarikat di Malaysia, bukan sekadar membantu guide syarikat-syarikat kecil ni maju dan juga makin besar, tapi dia juga membantu pada komuniti di mana dia buat program-program keusahawanan, dia buat program macam bantuan untuk bisnes kecil yang baru nak mula. So maksudnya mereka buat, betul kata Cicak, so maksudnya mereka buat program untuk komuniti, menyumbang balik pada komuniti. Okay. So that's all for this chapter. Okey, baiklah, seperti yang telah kita buat dalam chapter 1, di mana kalau misal awak ada apa-apa yang tidak faham atau perlukan penjelasan lebih, awak boleh screenshot slide tu. Awak jangan tanya saya kosong cakap macam, "Sir, slide ni apa maksudnya?" Tapi slide ni tak ada. Sebab kadang-kadang saya ni tak ada depan slide. Saya ni mungkin tengah buat kerja lain. Sekarang tengah proses dah kurang dah kotak-kotak, proses pindah rumah. Jadi bila awak hantar slide, saya boleh reply awak di mana-mana je, dalam kereta ke, bawah pokok ke, kat mana boleh. Okay. So kalau nak tanya apa-apa, kalau misal saya tak boleh respon pada hari tersebut, masa tersebut, okay, besok remindkan saya lagi sekali, "Sir, semalam saya ada tanya, boleh tak saya terangkan?" Tak apa, saya okey je, saya tak ada masalah. Okay. Cuma kalau misalnya tanya tu, kalau boleh itulah screenshot slide mana awak tidak faham. Okay. So macam saya beritahu, okay, bila saya buat lecture ni memang kita tak ada two way communication, tetapi two way communication kita boleh berlaku apabila awak ni lah hubungi saya anytime anywhere. Saya akan ajar awak. Okay, personally boleh, atau awak nak tanya dalam group dan saya terangkan dalam group pun boleh. Okay. So feel free to contact me kalau tak faham apa-apa. So see you in next class. Okay. Alright. Take care everyone. Stay safe. Okay. So untuk soalan tutorial for this chapter, okay, you guys kalau dalam chapter 1 you guys buat nombor genap kan. So for this chapter you guys akan buat nombor ganjil sahaja. Okay, so hantar bila saya telah orang kata apa, hantar bila saya dah hantar ke awak link for submission, so awak akan submit di situ. Okay, tak, kalau boleh save dalam bentuk PDF lah. Sebab kalau saya dah bentuk words atau dalam bentuk lain, ada possibility yang awak punya alignment semua akan lari. So kalau boleh save dalam bentuk PDF. Okay, so take care everyone, stay safe. Assalamualaikum, selamat sejahtera.